belajar tajuk bulatan, perimeter dan luas yang melibatkan bulatan. Soalan ni adalah dalam soalan kertas 2. Okey, kertas 2. Kemudian pertama sekali nampak kat sini, kita ada rumus dekat sini. Kita ada rumus dekat sini. Rumus yang nombor 5 ni dan juga nombor 6. Rumus ini sebenarnya telah diberi dalam peperiksaan. Dalam SPM, you all ada rumus. Jadi, kena belajar menggunakan rumus. Itu yang sebenar-benarnya lah. Ya, yang you all kena faham dekat sini. Okey. Kemudian, saya terus nak pergi seterusnya untuk perimeter dan luas. Sebelum saya lupa, ni nak bagi nota sedikit lah. You all salin sikit lah. Untuk peringkat SPM, untuk peringkat SPM, luas dan perimeter ni melibatkan 6 markah. 6 markah soalan A, 3 markah soalan A, 3 markah pada soalan B. Dan dia akan tanya 2 soalan yang berbentuk perimeter. Perimeter, dia punya unit adalah dalam bentuk sama ada meter, sentimeter, ikut dia punya unit. Dan juga soalan yang kedua, dia akan tanya luas. Ada 1 tahun, dia bertukar. Luas dia tanya dulu baru perimeter. So, tiada masalah asalkan you tengok kehendak soalan. Kalau luas, dia you punya unit sama ada M kuasa 2, sentimeter kuasa 2. Dia melibatkan kuasa 2. Bila kita melibatkan benda yang macam ni, perimeter bulatan, apa-apa pun kita mesti menggunakan formula lilitan bulatan. Bila kita guna lilitan bulatan ni adalah formula dia 2 pi j. Okey. Manakala untuk luas kita akan guna formula luas bulatan. Okey, di mana formulanya adalah pi j kuasa 2. Okey, macam mana kita nak ingat? Mudah je. Apabila unit kuasa 2, formula kuasa 2. Ni mudah. Jangan tertukar formula. Apabila unit nak dalam kuasa 2, so formula yang kita guna adalah kuasa 2. So, kadang-kadang pelajar dia suka tertukar ataupun dia suka hafal. A mesti perimeter, B mesti luas. Tidak, salah. Konsep tu adalah tak betul lah sebenarnya. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Pertama sekali bila datang ni, you all kena belajar membaca soalan macam ni. Rajah 1 menunjukkan 2 sektor bulatan OAB. OAB, okey, ni sektor yang kecil ni. Dan OCDE yang sama-sama berpusat pada O. OFE ialah semi bulatan dengan OE sebagai diameter. Okey, yang ni ayat dia. OE sama dengan 2 kali AO. Okey, apa yang kita nak buat bila datang soalan yang macam ni adalah, okey, tengok dekat soalan AO 14. AO ni 14. So, kalau kat sini 14, so kita nampaklah sini adalah 14. Dia sebut OE sama dengan 2 kali AO. So, daripada sini, OE kita adalah sama dengan 2 darab dengan 14. So, bila kita darab, kita akan dapat 28. So, kalau 28 maksudnya panjang OE ni, saya punya pen ni memang agak lari sikit lah OE sebab laptop saya rosak. Jadi, terpaksa guna laptop yang lagi satu. OE ni adalah 28. Kalau sini 28, maksudnya panjang sini sampai sini pun adalah 28. Dan you all imagine sini 14. Jadi OB 14, so BC ni adalah 14. Okey, kalau yang ni, ini OE ni adalah diameter. So kalau jari dia, kita bahagi 2 lah. 14, 14. So kena faham konsep ni. Kemudian dia kata sudut AOB adalah 45 darjah. So di sini sudutnya adalah 45 darjah. Kalau sini 45 darjah, automatik di sini adalah 135 darjah. Datang daripada 180 tolak 45. So kena faham benda ni. Okey, soalan dia.
Dengan menggunakan pi ini, tak boleh guna nilai pi lain Hitungkan perimeter kawasan seluruh rajah. Okey anak. Bila dia sebut perimeter, maksudnya kawasan, dia tak sebut pun kawasan berlorek ke apa. Dia sebut seluruh rajah. Jadi kita punya kiraan adalah daripada sini, contoh kuning ni, ke sini, dan ke sini, dan juga ke sini. Ke sini kita punya ni. Okey. Jadi daripada sini, perimeter yang kita nak cari, okey, perimeter. Perimeter saya dah ajar dah. Guna formula, ini kaedah saya 2 pi j. Jari. Okey, kita tengok. Kita ada 14. Kita ada 28 panjang ni. Kita ada 14. Yang kita tak ada adalah sini. So, kita cari sini dulu. AB. AB adalah, okey anak, tengok sini. Bila sudut 45 darjah, sudut 45 darjah mesti dengan 360 darjah. Sebab satu bulatan, nilai dia adalah 360 darjah. Darab 2. Darab pi. 22/7. Darab jejari. Jejari kita adalah 14. Okey. Semua dah ada kalkulator kan? Saya nak ajar kaedah mudah kalkulator. Okey, you all tekan kalkulator sekarang. Buka kurungan. Okey, tekan semua Buka kurungan. Okey, ambil di bahagian di bahagian atas dulu. 45, tekan 45, darab 2, darab 22, darab 14. Tutup kurungan, bahagi, buka kurungan, tekan 360 bahagian bawah darab 7. So berapa jawapan yang awak semua dapat? 11. Okey. So jawapan dia adalah 11. So panjang AP ni adalah 11. Ya, inilah gunanya kalkulator. Sekali harung je you all tekan. Okey. Sekarang kita nak cari ni EDC. So bila kita nak cari EDC, samalah juga kaedah dia. Okey, sudut dia jangan salah sudut dia yang ni. Sebab ini adalah sektor bulatan tau. Kita panggil sektor bulatan. So 135 darjah per dengan 360 darjah. Okey. Darab dengan 2, darab dengan 22/7. Darab yang ni jejari dia berapa? Jejari dia adalah 28. So, ambil kalkulator, tekan macam saya ajar tadi. Buka kurungan, you all tekan 135, darab 2, darab 22, darab 28. Tutup kurungan, bahagi dengan 360 darab 7. Berapa jawapan you all dapat? 66. Bagus, 66. So, kita dah dapat semua dah. Jadi, oleh itu perimeter kita adalah, kita ambil daripada sini lah 14 tambah 14 tambah 28 tambah lengkuk AB ni. Lengkuk AB ni kita ada 11 dan juga EDC kita ada 66. So, jawapan dia berapa? You all kira berapa you all dapat? 133. Okay, very good. So jawapannya adalah 133. 33 darjah pula. 33 cm. So inilah jawapan dia. Setakat ni, boleh faham yang lain? Yang lain boleh faham? Boleh. Faham, cikgu. Faham kan? Okay, so kita terus kepada soalan B Soalan B. Luas. Okay, yang ni saya padam sekejap, takut saat lagi kita tak nampak pula soalan B So lebih kurang macam ni lah, saya padam balik nak bagi nampak. Okay. Okay, kita pergi pada soalan B. Luas dalam kawasan yang berlorek. Jadi dia nak yang berlorek sahaja. Okey. Pertama sekali, kita tak ada masalah nak mencari luas yang ni. Okey. Kita punya jari sini adalah 14. So kita punya luas, saya kira kat sini warna hijau.
luas A OB. Tak ada masalah. So awak tengok ni. Apabila unit dia kuasa 2, maka formula yang kita akan guna adalah pi J kuasa 2. Itu dia punya tips. Senang je. Tak perlu nak hafal-hafal banyak-banyak, tak perlu. Okey. Kemudian sudut tadi dia dah bagi kat sini 45 darjah. So sudutnya adalah 45 darjah. Mesti per jumlah sudut anak 360 darab pi 22 per 7. Jejari kuasa 2, 14 kuasa 2. So tekan kalkulator macam yang saya ajar, buka kurungan 45 darab 22 darab 14 kuasa 2, tutup kurungan, bahagi dengan 300, buka kurungan 360 darab 7. Mesti letak kurungan tau. Kalau tak letak kurungan nanti salah. So jawapan yang awak akan dapat adalah sama tak macam saya? Saya dapat 77. Sama tak? Sama kan? Okey. Sekarang ini luas AOB, tak ada masalah. Sekarang kita cari luas yang besar ni dulu. Ni, yang di mana sudutnya adalah 135 darjah. Okey. Cikgu, ada orang nak masuk. Saya rasa dia orang dah boleh masuk. Klik je. Ke tak boleh juga sekejap saya tengok jap. Apa benda? Tak ada siapa pun nak masuk. Tak ada pun. Kami pun nak masuk tadi. Tapi tak apa. Kejap lagi lah. Rasanya dah boleh masuk kot. Okey, sekarang boleh nampak balik tak skrin kita? Nampak. Okay, nampak Okey restart. Okey, kemudian kita nak cari luas yang besar ni. Okey, luas yang besar ni adalah luas kalau kita nak label pun boleh lah. OEDC. Awak boleh label je semua perkataan yang ada ni supaya awak nampak. Okey, sudut dia adalah 135 darjah. Mesti per dengan 360 darjah. Darab pi 22 per 7. Yang ni jejari dia adalah 28. So 28 kuasa 2. You all tekanlah kalkulator. 135 darab 22 darab 28 kuasa 2. Okey. Tutup kurungan. Kemudian tekan bahagi, buka kurungan semula. 360 darab 7. So jawapan yang awak akan dapat adalah berapa? 924. Okey. 924. 924 ni anak adalah luas yang besar ni. Sedangkan soalan nak kawasan berlorek. Jadi kita kena tolak luas yang tidak berlorek. Luas yang tidak berlorek ni, ini adalah semi bulatan. Bila dia sebut semi bulatan, maksudnya dia adalah separuh, 1/2. So 1/2 daripada luas bulatan kita. Pi 22 per 7. Jejari dia berapa? 28 ke 14? 14. Okey. Jejari dia adalah 14. Jangan salah 14 kuasa 2. So tekanlah kalkulator. You boleh tekan kalkulator 22 darab 14 kuasa 2 bahagi dengan 2 darab 7, 14 lah. So you all akan dapat 308. Okey, dapat 308. Okey. So oleh itu, kita tambah je lah 924 tambah dengan luas 77 tadi. Jangan lupa luas 77 tolak dengan 308. So jawapan yang kita dapat adalah you all kira, bagi tahu saya. 616. 600 berapa? 616. Salah. Bukan. 924 847. 924 tambah 77, you tolak 308. So you akan 693 sama macam saya. You all akan dapat 693. Okay. So kaedah dia macam ni lah. Sebenarnya sangat mudah tau. So rugi sangat kalau tak skor soalan yang macam ni. Ingat keyword dia macam ni lah. Kalau perimeter, ukur lilitan, gunalah formula 2 pi j. Kalau luas, mestilah nak menggunakan apa? Pi j kuasa
2. Ingat yang ni je sebenarnya. Cuma kena tengok kalau dia bukan bulatan penuh, berapakah nilai sudut dia. Okey. Kita terus pada soalan ini. Soalan nombor 2. Soalan ini dia agak macam complicated sikit tapi tak adalah complicated sangat. Pelajar kadang-kadang dia sangat takut bila melibatkan ini. Nisbah. Okey, bila diberi dalam keadaan nisbah. Okey, Raja 2 menunjukkan sebuah kipas hiasan yang diletakkan di dinding dewan sekolah. Kipas itu dibuat dengan kain bercorak batik yang dasarnya terdiri daripada 2 warna, putih dan biru. So, putih kat bawah, biru kat atas. Okey, so ini adalah warna biru. Ini adalah berwarna putih. Okey, kemudian ini anak, apabila diberi dalam bentuk nisbah, saya bagi tip macam ni lah. Paling mudah sekali OR kepada RS sama dengan 3 kepada 1. Saya nak awak tukarkan nisbah ini ke dalam bentuk pecahan. OR per RS sama dengan 3 per 1. Jangan tertukar. Okey? Bila dia bagi RS sama dengan 0.7, so sama dengan, saya buat macam ni je. RS kita. So dekat RS ni terletak di bawah. So 0.7 adalah di bawah. Tips dia daripada saya, 1 nak dapat 0.7, so 1 darab 0.7. Bila bawah you darab 0.7, automatik atas pun you darab 0.7. So you akan dapat 2.1. Bila you dapat macam ni, okey anak, bila you dapat macam ni, you nampak OR you 2.1. So OR ni, tulislah siap-siap 2.1. Kemudian RSU 0.7. RS 0.7. Okey. So daripada sini kita akan dapatlah buat kesimpulan dia. Okey, kita tengok soalan. Belajar melabel pada gambar raja sebab labeling ni sangat penting membantu awak Okey. A. Sudut SOM sekiranya perimeter keseluruhan raja itu ialah 12.93. Okey, soalan dia nyatakan jawapan anda dalam 2 angka bererti. Okey. So kita tengoklah, kita nak mencari perimeter. So bila perimeter, kita akan guna formula 2 pi J. So kita tak tahu sudut dia berapa. Sudut per dengan mesti 360 darjah darab 2 darab pi per J pi darab dengan jejari. Jejari kita adalah semua ni. So jejari keseluruhan kita adalah 2.8. Okey, tambah perimeter kan, ukur keliling. Yang saya kira ni adalah panjang ni SM. Okey. Okey, kemudian kita ada panjang ni 2.8 tambah 2.8 ni OM ni 2.8 sama dengan 12.93. Okey. Apa nak buat? Okey. Boleh macam saya ajarlah. Darab atas kan. Okey. 2 darab 22 darab 2.8. Awak akan dapat 123.2 theta per dengan 360 darab 7. Awak akan dapat 2520 sama dengan semua nombor ni kita pindah ke sebelah. So kita akan dapat 12.93, kita ambil balik yang asal, tolak 2.8, tolak 2.8. So you all akan dapat 7.33. Setakat ni boleh faham tak?
Anak? So kakak ni faham kan? Kan saya duduk belajar sorang-sorang pula. Okey. Bila nak buat ni, senang je lah anak. You all buat macam ni lah. Nak cari sudut kan? Okey, ambil yang bawah. Cikgu ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk? Sekejap. Ada orang nak masuk? View all. Okey, admit all. Rasa saya dah auto admit tadi. Sekejap Turn on admit. Okey. Okey. Mana entah. Okey. Okey, boleh nampak sekarang skrin saya? Okey, kita okey. Jangan salah kita nak cari yang ni. Kita nak cari nilai theta ni. Bila kita nak cari nilai theta, automatik yang bawah ni, dia akan pindah jadi darab. So 7.33 you darab dengan 2520 bahagi dengan 123.2. So you all tekanlah kalkulator 7.33 kan. 2520 bahagi dengan 123.2. So you all akan dapat yang ni. Bila tekan kalkulator, anak awak akan dapat 149.93. Okey, 93. Soalan nak dua angka bererti. Ni bukan dua angka bererti ni. Bukan dua angka bererti. So kita bundarkan kepada dua angka bererti. Tengok macam mana nak kira dua angka bererti. 1, 2. So semua ini akan jadi sifar. 9 lebih daripada 5. So jawapan dia adalah 150. Inilah jawapan dia. Jangan tulis, ini kena hati-hati. Kalau awak tulis 150 perpuluhan sifar, ini adalah 5 angka bererti. Sebab ada perpuluhan. Bila perpuluhan, sifar di belakang dikira. Ini walaupun 3 digit, ini adalah 2 angka bererti. Sebab sifar di belakang tidak dikira. Tapi tak boleh tulis 15. Kena tulis 150. Sebab jawapan yang kita dapat adalah rumah ratus. So jawapan pun mesti dalam bentuk ratus. Ya, jangan salah. Okey? So saya nak pergi soalan B. Ada apa-apa nak tanya saya? Boleh faham? Faham, cikgu. Okey, faham kan? Okey, kita tengok soalan B. Soalan B, dia kata, soalan B dia kata, luas dalam kuasa 2. So formula kita adalah pi J kuasa 2. Yang diliputi oleh kain biru. Maksudnya apa yang kita faham? Kita kena cari luas yang besar ni. Kita kena cari luas yang besar dan kita tolak luas yang kecil. So daripada sini saya nak you all belajar menulis dengan cara yang terus dapat jawapan. Okey, cara kaedah dia dalam SPM adalah luas rajah tolak luas O N R. Ni senang. Luas rajah sudut you tadi 150. Kita ambil sudut yang tadilah Kita ambil daripada jawapan yang kita dapat. 150 bahagi dengan 360 darab dengan pi 22/7 darab dengan jejari. Okey, jejari yang besar adalah 2, jangan salah, 2.8 kuasa 2 tutup kurungan. Tolak luas yang kecil 150 bahagi dengan 360 darab pi 22/7 you darab dengan jejari you yang kecil ini adalah 2.1 kuasa 2. So awak buat macam ni, awak tahu awak dah dapat 2 markah, ya. Awak buat macam ni, operasi yang lengkap sebegini, awak akan dapat 2 markah dan jawapan yang awak akan dapat saya tak pasti tapi saya rasa jawapan yang diberi pada saya adalah 449 darjah. 9 darjah. Sentimeter, bukan sentimeter lah, meter kuasa 2. So
Saya harap you all kira tengok dapat tak macam saya buat. Macam ni. Tekan kalkulator sahaja. Ada lagi ke yang nak masuk? Tekan kalkulator sahaja dan you all ni. Okay, ada lagi yang nak masuk. Sekejap Dah boleh dah. Okay. So semua orang dapat 449? Dapat ke? Kejap cikgu. Agak laju lah sikit kan. Tapi tak apa. Sebenarnya jawapan tu nombor 2. Nombor 1 adalah you faham konsep. You faham penggunaan formula. Tu penting. Saya tak kira ni. Saya kira ambil jawapan je. So pastikan you all kira lah. Tapi tak apa. Rakaman ni saya akan send je dekat awak. So nanti awak akan boleh check balik lah. Ya. Check semula. Dan soalan ni juga saya akan send juga pada awak. So saya beri lagi sekali soalan yang sama. Awak buat dan awak check sama tak dengan jawapan yang kita bincang malam ni. Okay. Saya nak pergi pada soalan ketiga. Boleh Soalan ketiga. Boleh. Okay. So kita pergi pada soalan ketiga. Sekejap. Ada lagi yang nak masuk yang tak dapat masuk ke? Okay. Alright. Soalan ketiga. Rajah 3 menunjukkan semi bulatan. Okey, saya dah ajar tadi perkataan semi bulatan PQR. Semi bulatan, okey. So, di mana O ini adalah pusat bulatan. Berpusat sektor POS dan sektor PTO berpusat pada P. Okey, ni pula pusat bulatan kawan ni. Diberi OP 14. So, OP 14. So, bila sini 14, automatik sini pun 14. Sini ke sini 14, automatik OR pun 14. Ini cara menjawab. Kita labelkan dulu maklumat yang kita dapat. Okey, kemudian maklumat kedua, sudut SPO. SPO. So, kita tengok tengah-tengah huruf P. So, sudut kita adalah pada P. Okey, sudut SPO ialah 45 darjah. Okey, so 45 darjah sudut kat sini. Sudut OPT ialah 36 darjah. Jadi sebenarnya dia tak boleh assume lah sudut ni sama ke tidak. Okey. Soalan 3A. Perimeter salam sentimeter seluruh rajah. So senang sajalah nak perimeter dia. Maksudnya kita akan ambil panjang sini ke sini. Panjang sini ke sini. Panjang sini ke sini. Dan panjang keseluruhan. Okey, perimeter. So bila nak cari perimeter, kita cari dulu panjang OS. Apa berapa? Bagi tahu saya. Macam mana nak cari? OS. OS. Okey, 45 per 360. Kemudian darab. Okey, darab 22 per 7 darab 14. Okey, bagus. Start. Macam ni je lah. So, tekanlah kalkulator. Okey, tekan. Jom, kita tekan kalkulator sekarang. 11. Dapat 11 saya tak kira ni 11 okey. Okey, sekarang kita nak cari PQR. Macam mana nak cari PQR? 1 per 2. Okey, bagus. Sebab dia semi bulatan. Darab? Darab 2 kan? 2. Darab 22 per 7. Okey. So, jejari dia berapa? 14. Jejari dia juga adalah 14. So, you all dapat berapa jawapan? 44. 44. Okey. So, ambil kalkulator oleh itu. Perimeter kita 14. Okey, 14 yang ni. Tambah 11. Tambah 14. Tambah 44. So, awak akan dapat jawapan dia. Berapa jawapan yang you all akan dapat? 83. Very good. Betul. 80. Okay. So, ini adalah jawapan untuk soalan A. Mudah je kan? Ya. Mudah je. Aduh, kan yang susah pun.
Okay. Yang baru masuk boleh follow tak? Ada yang baru masuk kan? Boleh follow tak? Saya nak teruskan soalan B. Luas cm kuasa 2. So formula kita mesti guna pi j kuasa 2. Okey, kawasan yang berlorek. Sekarang tak ada masalah. Kita boleh cari panjang luas OPS. Okey, soalan B Luas OPS. OPS. Saya nak you all bila dalam exam, you all tulis tau formula ni. Macam saya tulis ni. Sebab apa tau? Takut terlupa. Okey, sudut kita adalah 45 per 360. Okey, lepas tu darab dengan, kita tengok balik formula kita. Okey, pi 22 per 7. Darab dengan jejari kuasa 2. Jejari kita adalah 14 kuasa 2. So, tekanlah kalkulator. Pakat-pakat tekanlah. Saya tak ingat dapat berapa. 77. Okey, 77. Ini luas OPS. Sekarang kita nak cari luas semi bulatan, luas yang besar PQR. OPQR, luas OPQR. So semi bulatan maksudnya 1/2 darab pi. Pi kita 22 per 7 darab dengan jejari kita adalah 14 kuasa 2. So tekanlah kalkulator. Dapat berapa jawapan? 308. 308. Okey, bagus. So 308. Okey. Dah cukup ke kita punya maklumat? Ada tak lagi yang kita perlu cari? Yes, kita kena cari luas kawasan yang tidak berlorek, iaitu luas OPT. Di mana sudutnya adalah ni 36 darjah. So 36 mesti per 360 darab pi 22 per 7 darab dengan jejari juga adalah 14 kuasa 2. So tekan kalkulator dekat sini, you all akan dapat 61.6. Okay saya nak tengok 61.6. Okay, you all akan dapat 61.6. So senang sajalah. Tekan kalkulator semua. 308 oleh itu luas kawasan berlorek 308 tambah 77 tolak 61.6. 323.4. Dapat cikgu. Dapat kan? Dapat. So jangan tinggallah soalan ni. Soalan ni memang akan keluar pun. Ya? Soalan ni memang akan keluar. So cuma bentuk dia je bertukar-tukar. Nanti dia adalah bentuk-bentuk kebat sikit. Tapi untuk malam ni sebab permulaan saya hanya bagi yang soalan yang basic lah, yang common. Saya belum masuk yang kebat-kebat lah. Kalau kebat dia kena fikir sikit. Sekurang-kurangnya you all faham dulu pada konsep. Okay? Konsep. So saya nak pergi pada soalan yang keempat. Tengok soalan. Cubalah menjawab dulu. Sama tak dengan saya? Cuba menjawab, labelkan pada kertas awak sama ke tak dengan saya. Perimeter seluruh rajah. So tak ada masalah. Cuba cari perimeter, cuma cari panjang ni saja. Perimeter
Check ya, sama tak dengan saya? Dapat berapa? 9.78. 9.78. Kenapa saya dapat lain Oh, Orang lain? dia 14. Orang lain dapat berapa? Saya salah cikgu. Saya buat je Eh. 11.5. Saya dapat yang ni, 19.5/9. Dapat tak? Betul. Dapat. Betul kan? So, perimeter, oleh itu perimeter kita tambah je lah. 14 tambah 14 tambah 19, okey 19, 5/9. So, kita akan dapat jawapan 47/5/9. 47/5/9. So, kita akan dapat yang ni lah. Bila datang soalan ni, kadang-kadang dalam kalkulator bagi 19.55555 macam tu kan. Awak belajar tukarkan dalam bentuk pecahan, sama ada nombor bercampur macam ni ataupun dalam pecahan tidak wajar, atau yang awak akan dapat nilai dia 176/9. Lebih tepat dalam bentuk pecahan. Ya, lebih tepat dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk perpuluhan, saya takut bila awak bundarkan tu salah. Itu je lah masalah dia. Okey. Saya nak pergi kepada soalan B. Boleh saya teruskan pada soalan B? Boleh. Okey, soalan B luas kawasan berlorek dalam sentimeter kuasa 2. So, pi J kuasa 2. Kawasan berlorek. So, sebenarnya senang saja. Okey. Saya nak tanya awak, macam mana kita nak cari sudut dekat sini? Macam mana nak cari sudut kat sini? Buat yang cari yang tu cikgu, sudut Sudut yang mana? DQP. DQP. Okey. Sudut DQP. Okey, berapa sudut tu? Sudut dia kena kira. Nak kira ke? Sudut tak dia payah. apa? Tak kisah. Saya try cikgu Try lah. Saya nak tengok you all faham tak. Dapat tak? Ada tak dapat? Awak rasa-rasa? Boleh dapat nilai berapa kat sini? Tak apa. Cuba je. Betul, alhamdulillah. Tak betul, tak apa. Ada yang dapat? Dalam banyak-banyak ni, ada yang dapat? Dapat tak? Tak berani nak jawab? Aduh, hai. Okey, saya terang je lah Dengar sini ayat ni. PQ sama dengan QD. PQ sama dengan QD. Bila sama, maksudnya segitiga sama kaki. So, kalau sebelah sini 80, sini pun akan dapat 80. Saya baru nampak cikgu. Kan. So, kalau sini 80, sini 80, so sini adalah 20 lah. Sebab 180, you tolak 80, you tolak 80, you dapat 20. Kalau sini dapat 20, so sudut dekat dalam ni adalah 160 darjah. Ya. Okey. So nak cari luas kawasan berlorek, luas rajah, okey. Luas rajah kita akan tolak dengan luas semi bulatan QBC. Boleh nampak luas QBC.
BC. Okey, ataupun BCQ, tak ada masalah lah. So luas rajah, kita punya sudut rajah ni adalah 80. So 80 per 360 darab pi J kuasa 2. 22 per 7 darab jejari kita. Jejari kita adalah 14. So 14 kuasa 2. Macam ni lah. You all kena letak kurungan Lepas tu tolak. Okey, yang ni sudut dia berapa? 160. Bahagi 360 darab pi 22 per 7. Okey, yang ni jangan salah. Jejari dia adalah 3. Okey, jejari dia adalah 3. So 3 kuasa 2. Awak tekan kalkulator dan awak akan dapat jawapan dia dalam 124 2 per 6. 2 per 6 ke? Saya tak ingat lah. Cuba you all tekan kalkulator tengok. Saya dapat dekat sini ni. 136. Saya dapat kat sini 136 8 per 9. Dapat? Tolak. Okey. 160. Dua belas 4 per 7. Satu 24, 20 per 63. Betul lah. 20 per 63. So you all punya jawapan akan dapat macam ni lah. 124, 20 per 63. Tekanlah kalkulator Pastikan kalkulator tu penting lah Okay. So soalan keempat setakat ni ada masalah? Okey. Okey kan? So saya nak pergi soalan terakhir lah Soalan terakhir, soalan nombor 5. Okey. Now soalan ni. Seutas wayar berbentuk segi empat sama. Okey, dia sebut segi empat sama, sisinya adalah 22. Jadi semua nilai sisi adalah sama. 22, 22, 22. Ni senang je lah. Dibengkokkan membentuk satu cincin bulat. Hitung je jari. Maksud 24 pula. Maknanya 22. So sebenarnya ukur lilit sini 22 darab 4. 22, 22, 22. So you all akan dapat 88. So samalah dengan lilitan bulatan untuk cincin. So bila perimeter, bila perimeter lilitan kan? Lilitan bulatan. So 2 pi J sama dengan 88. Okay. 2 darab 22 per 7 darab dengan jejari yang kita tidak tahu sama dengan 88. So nak cari jejari, pindahlah dulu 7 ni pindah ke sebelah. Dia akan darab 88 darab 7 bahagi yang bawah. 22 darab 22, 44. So you all akan dapat jejarinya adalah 14. Okay. Sebenarnya tak ada masalah. Okay. Setakat ni boleh faham Ada apa-apa nak tanya saya? Okay, saya tak faham kenapa. Saya kurang faham kenapa teknik tu yang bulat tu duduk 88. Kenapa? Sebab awak kena imagine bila benda ni kita buka, yang segi empat ni kita buka, dia dapat garisan panjang kan? So bila daripada garisan panjang kita buat bulatan, kan sama ukuran dia. Dia sama je ukuran dia. Imagine kat situ je. Okay. Kita pergi pada soalan 5B Okay. Seekor lembu diikat dengan tali sepanjang 6 meter di sudut padang rumput berbentuk segi empat sama. Okay, yang ni saya pun tak pernah buat lagi. Kita tengoklah Segi empat sama bersisi dengan 20 meter. Okay, 20 meter. Okay.
Jika panjang tali dinaikkan sebanyak 4.5, okey, berapakah kenaikan dalam luas padang rumput yang boleh diragut oleh lembu itu? Seekor lembu diikat dengan tali sepanjang 6 meter di sudut padang rumput berbentuk segi empat sama. Jadi kalau kita tengok lembu tu mungkin dia ikut 6 meter kat sini lah lebih kurang lah 6 meter. Ni lembu 6 ukuran dia. Okey di suatu sudut. Okey. Kemudian dia kata jika panjang tali dinaikkan sebanyak 4.5, berapakah kenaikan dalam luas padang rumput yang boleh diragut oleh lembu itu? Apa yang awak faham? Itu cikgu. Okey, sekejap Saya pun tak berapa nak faham ayat dia sekejap. Saya tak tengok soalan. Sekejap. Okey, katalah lagi sekali kita tengok lembu. Lembu ni diukur pada 6 meter. Kita ada semua 20 meter. So 6 meter kat sinilah. Lembu 6 meter kan. Kalau dia ragut dia boleh pergi sampai sinilah. 6 meter. Dia punya jari dia. Lepas tu dia tambah lagi 4.5. So maksudnya dia akan jadi 10.5. So kalau 10.5, so katalah panjang ni 10.5, dia akan boleh pergi sampai kat sini je lah. Setakat 10.5 je lah. Faham? Jadi sudut dia tetaplah bernilai 90 darjah. So 90 darjah per 360 darab pi 22/7 darab jari 10.5 kuasa 2. So you all tekanlah kalkulator dan you all akan dapat jawapan. Ini saya tak ingatlah jawapan dia berapa. Cuba tekan sama tak dengan saya? 86.625. You all akan dapat 86 point berapa? Cuba tukar dalam bentuk pecahan. 86 58. 58 Okey, tapi soalan dia apa? Jika panjang tali dinaikkan sebanyak 45, berapakah kenaikan luas? Maksudnya, ini luas untuk 10.5. Kalau kata dia punya luas asal dia tadi 6. 6 kan? So 6 nya katalah kat sini je. Dia nak cari berapa luas kat sini yang dia naik. So you all kena cari 90 per 360 darjah darab 22/7. Jarinya adalah 6 kuasa 2. So awak akan dapat jawapan. Ni saya tak kira. 90 darab 22 darab 6 kuasa 2 bahagi 11.72. Berapa? 28. 28 2/7 kan? 28 2/7. Soalan tanya berapakah kenaikan? So ini 86 daripada sini. Tolaklah. 86 5/8. Kita tolak 28 2/7. Bila you all tolak, you all akan dapat jawapan 58 19/56. Okey? So itu sahaja. Tapi kena faham lah. Ini antara contoh lah soalan-soalan kebat dia. Antaranya lah kan. Sebenarnya sekarang dah mula soalan-soalan kebat. Tapi macam saya cakap, saya nak you all faham konsep dulu. Apabila soalan nak perimeter, kita akan guna formula 2 pi j. Kemudian siapa yang baru masuk 2 pi j. Kemudian kalau soalan nak luas, kita akan cari formula pi j kuasa 2. Kalau diberi diameter, awak kena mencari jari dahulu. Macam mana nak cari jari? Diameter ini dibahagikan dengan 2. Kena faham konsep. Kita bahagi 2. Mesti faham konsep tu baru boleh jawab soalan ni. Sebenarnya soalan ni adalah soalan bonus lah untuk you score 6 mark.